يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق Allahul Azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Janganlah engkau menunjukkan pandanganmu serta menaruh hati kepada nikmat, kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang kafir itu. Dan janganlah engkau merasa duka cita terhadap mereka kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan. Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman, sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Dan katakanlah,
Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar. Kami berikan kepadamu Al-Fatihah dan Al-Quran. Samalah seperti kami menurunkan kitab-kitab kepada orang-orang yang membahagi-bahagi, iaitu mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian. Lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak, mengenai apa yang mereka telah lakukan. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan yang mempersendakanmu. Itu mereka yang mengada-ngadakan Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Maka mereka akan mengetahui kelak akibatnya. Dan demi sesungguhnya, kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap yakin. Kita berada pada ayat-ayat yang terakhir surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 pada juzuk yang ke-14. Bermula daripada ayat 87 sehingga ayat 99. Sekaligus menutup bacaan surah Al-Hijr dan penafsirannya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang afdalullah ta'ala ala nabiyyihil mustafa. Yakni nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala kepada hambanya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan tentang kaum-kaum yang dibinasakan. Kisah-kisah kaum yang dibinasakan Allah bawa untuk tatapan semua manusia. Bagi orang beriman, dia adalah i'tibar. Bagi orang kafir, dia adalah amaran dan peringatan. Bagi Rasulullah, dia adalah hiburan dalam dakwah. Untuk memotivasikan, memberi semangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu sifat-sifat ayat ataupun sifat-sifat cerita yang Allah Ta'ala telah bawakan, telah wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat yang berikutnya, bahkan ayat yang terakhir surah ini, Allah Ta'ala menyebut antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar bila mana Allah Ta'ala menyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani yakni 7 ayat yang berulang. Yang dimaksudkan 7 ayat yang berulang ialah suratul Fatihah, yang mengandungi 7 ayat yang ianya diulang, dibaca bagi setiap rakaat solat. Tak kira solat apa. Sama ada solat fardu atau solat sunat, termasuklah solat jenazah. Ianya dibaca. Dan ia merupakan kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Marra bin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Fada'ani falam atihi hatta sallaitu. Fa'ataituhu faqal, ma mana'aka an ta'tiyani? Faqultu kuntu usalli. Faqala alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum. Ala u'allimuka
a'zama suratin fil Quran qabla an akhruja minal masjid. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari Nabi SAW melintasi ataupun melalui, bertemu denganku dalam keadaan aku sedang solat. Nabi lintas, Nabi lalu, ketika itu aku sedang solat. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Sa'id, dipanggilnya. Maka aku tidak mendatanginya dan tidak menyahutnya kerana aku sedang solat. Kemudian selepas solat, aku pun mendatanginya. Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab panggilanku dan tidak mendatangiku? Maka jawab Abu Sa'id, saya sedang sembahyang. Jawab Nabi SAW, bukankah Allah berfirman, wahai orang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasul bila dipanggil. Maknanya kalau dalam solat pun kena batal. Bila Rasulullah SAW panggil seseorang, walaupun orang tu dalam solat, dia kena batalkan solat. Adapun kita, kalau sekiranya mak ayah kita panggil ketika mana kita solat, maka kita lihat. Kalau solat fardu, maka kita bertasbih, mengingatkan mereka kita solat. Atau menguatkan bacaan, atau menguatkan takbir setiap perpindahan rukuk. Tapi kalau solat sunat, maka kita batalkan. Kalau mak ayah panggil, kita batalkan. Sama juga isteri kalau suami panggil. Kalau sekiranya solat fardu diteruskan. Dan diberi isyarat bahawa dia sedang solat. Tetapi kalau solat sunat dibatalkan. Bila suami memanggil. Kerana menyahut panggilan orang ini lebih wajib. Baik mak, baik ayah, baik suami. Dan yang paling tinggi sekali Nabi SAW. Tetapi kalau sekiranya kita solat sunat, kita boleh beri isyarat. Untuk menunjukkan kita solat dan suami kita pun tolak ansur. Dia kata tak kisah. Maka kita boleh teruskan solat. Kalau tidak, maka tak boleh teruskan. Kenapa? Kerana panggilan itu wajib, sedangkan solat itu sunat. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Sa'id, kenapa kamu tak sahut masa aku panggil? Bukankah Allah berfirman, wahai orang beriman, sahutlah seruan panggilan Allah dan Rasul bila dia memanggil kamu. Kemudian Abu Sa'id pun diam. Dia dapatlah satu ilmu. Kata Rasulullah, aku nak ajar kepada kamu surah yang paling agung dalam Quran. Sebelum aku keluar masjid, tiba-tiba Rasulullah keluar, maka aku bimbang Nabi lupa mengajarku surah ini. Fadzakartuhu, lalu aku ingatkan, ya Rasulullah, bukankah Tuhan ada berkata nak ajar saya satu surah yang paling agung dalam Quran? Maka jawab Nabi SAW, Alhamdulillahirabbil alamin. Yani surah Fatihah, dia adalah surah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u maknanya 7. Mathani diulang-ulang. Artinya 7 ayat yang diulang. Wal Qur'anul Azim, dan aku diberikan Al-Quran. Disebut secara khusus. Quran itu satu kurniaan yang besar yang Allah beri. Tetapi secara khusus ialah suratul Fatihah. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Ummul Quran hiya sab'ul masani wal Qur'anul Azim. Ibu kepada segala Al-Quran itu ialah surah Fatihah. Yang dipanggil sebagai sab'ul masani dan dia juga dipanggil sebagai Qur'anul Azim. Yani surah Qur'anul Azim atau disebut sebagai surah sab'ul masani atau suratul Fatihah. Dan setengah ulama menyatakan maksud sab'ul masani bila Allah berfirman walaqad atainaka sab'an minal masani. Sesungguhnya kami kurniakan padamu wahai Muhammad 7 surah. Al-Masani artinya surah yang panjang. Iaitu suratul Baqarah, surah Ali Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, suratul An'am, suratul A'raf, suratul Anfal dan suratul Taubah. Maka surah ini surah yang paling panjang dalam Quran. Yang diberikan pada Nabi SAW. Dan di dalam surah yang panjang ini berulang-ulang kisah dan cerita. Dan berulang-ulang hukum hakam. Kerana itu ia satu kurniaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah ulama menyatakan maksud sab'an minal mathani ialah semua Al-Quran. Al-Quran itu ialah satu kurniaan agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga pandangan ini betul. Yang pertama, memang semua Al-Quran ialah anugerah yang Allah tak pernah bagi kepada nabi-nabi yang lain. Yang nabi-nabi yang lain diberikan kitab, tapi kitab mereka tak terpelihara, tak terjaga. Dan bukan bersifat mukjizat.
Namun Allah Ta'ala berikan Al-Quran sifat pertama mukjizat. Mukjizat maknanya tak ada orang boleh buat macam tu. Ada pun kitab Taurat ada yang buat macam tu. Bahkan dipindah, diubah. Kitab Injil juga begitu. Ada yang boleh reka Injil lain. Sehingga Injil yang palsu juga bertebaran, bersebaran di seluruh dunia. Pernah satu cerita, ada seorang Yahudi. Dia masuk, dia bertemu dengan Khalifah Ma'mun. Kerana Khalifah Ma'mun dia suka mengadakan majlis ilmu yang dihadiri oleh ramai ulama. Maka semua tajuk didiskusikan. Salah seorangnya orang Yahudi yang bijak berdiskusi. Lalu Ma'mun panggil dia, bertanya tentangnya. Maka dia kata, saya tak Islam, saya Yahudi. Tapi saya minat kaji Islam. Dia bercakap tentang Islam, bijak. Dan memang ada orang-orang kafir yang memang mereka ni study tentang Islam. Bukan universiti, mereka pun ada buat Islamic study. Bukan saya jumpa seorang pensyarah Kristian daripada Canada yang fasih bercakap tentang usul fiqh dan mengarang kitab usul fiqh tapi dia masih kekal Kristian. Bila saya dengar ceramah dia ceramah dulu bahasa Arab boleh, bahasa Inggeris boleh. Tapi dia Kristian. Mengarang kitab usul fiqh walau dia Kristian. Kelompok ini kita sebut mustasyrikin. Apa maksud mustasyrikin? Golongan orientalis. Orientalis maknanya kelompok bukan Islam yang mendalami ilmu Islam. Sebahagian mereka menjadi pakar hadis. Lalu mereka mengarang mausu'ah hadisiyah atau ensiklopedia hadis. Yang kami pernah merujuknya waktu nak mengetahui status tiap hadis. Walau yang tulis itu bukan orang Islam. Dan demikian juga mereka tulis dalam bahasa Arab. Seperti Fuad Nikmat daripada Lubnan. Mengarang kitab Mulakhas. Buku bahasa Arab. Yang menjadi rujukan orang Islam. Komus. Seperti Komus Munjid. Munjid Tulab atau sebagainya dikarang oleh orang Kristian. Itu Komus bahasa Arab. Jadi peranan mereka ataupun kajian mereka terhadap Islam memang masyhur. Memang kalangan mereka bijak. Bukan dianggap sebagai munsifun. Betul dalam kajian. Cuma mereka tak masuk Islam. Maka yang ni pun kata saya tak Islam, saya Yahudi. Tahun depan dia datang jumpa Khalifah Ma'mun, dia masuk Islam. Lalu Khalifah Ma'mun kata, kenapa kau masuk Islam? Dia kata, saya cetak kitab Taurat. Cetak kitab Bible, kitab Injil. Palsu. Kemudian saya kata, ini buku palsu, siapa nak beli? Ramai orang beli. Kemudian saya pun ambil Quran, saya kata ini Quran palsu saya buat. Siapa nak beli? Tak ada seorang pun beli. Maka saya mengetahui Al-Quran dipelihara. Al-Quran tu dipelihara. Artinya kalau Bible palsu orang beli. Sehingga dia akan banyak bersih. Kitab Taurat palsu pun orang beli. Tapi boleh sebut Quran, orang tak nak beli. Kita Quran kalau hilang titik pun kita tak nak beli. Hilang baris semua tak nak beli. Artinya kerana kita tahu ada kecacatan. Bawa hantar balik, suruh dibaiki. Kerana Allah memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran secara umumnya, ia kurniaan yang besar yang Allah beri pada Nabi SAW. Kerana sifatnya mukjizat, sifatnya tidak boleh diubah dan sifatnya terjaga sampai hari kiamat. Dan merupakan kandungan ilmu yang tidak pernah kehabisan. Terus menyajikan ilmu yang tidak pernah habis. Ini Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu sendiri ada surah-surah yang punya kelebihan. Itu surah-surah yang panjang tadi. Kan di dalamnya komplit hukum hakam. Dan dalam surah tadi ada yang menjadi umum induk kepada setiap surah. Induk kepada Al-Quran itu sendiri, yakni surah Fatihah. Kan itu para ulama mengatakan tiga-tiga pandangan ini betul. Kataan sabul masani, makna pertama ialah Fatihah. Makna yang kedua ialah seluruh Al-Quran. Dan makna yang ketiga surah panjang. 7 surah panjang dalam Al-Quran. Kan di dalamnya ada hukum hakam yang jelas. Dan juga kisah-kisah yang berulang-ulang. Kemudian kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Jangan kamu memanjangkan pandanganmu. Yani jangan kamu terpesona wahai Muhammad. Dengan sebahagian orang kafir yang kami berikan pelbagai nikmat. Jangan. Untuk menunjukkan kemuliaan itu bila Allah Ta'ala beri kita Al-Quran, bukan berinya harta. Kita kalau dapat Al-Quran, faham Al-Quran, boleh hafal Quran, dia lebih baik daripada segala dunia dan isi. Kata ulama,
Maksud ayat ini, fakhid bima uhiya ilaika wa qaddir azama ni'matihi alaika wa la tanzur ila dunya wa zinatiha wa ma matta'na bihi ahlaha min az-zahrati al-faniyah linaftinahum fi fala taghbithum bima huwa fi wa la tatahassar alaihim fi takdhibihim laka wa mukhalafatihim dinaka wa idza kunta fi ni'matin umma hanat amamaha baqiyatun ni'am wa kanat hakiratan wa hadha dalil ala anna al-Quran tharwatun kubra wa khairun wa falah wa nadhirul ayah wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Maksud tafsir ayat ini kata ulama, wahai Muhammad, banggalah kamu. Fakhir, banggalah kamu dengan apa yang Allah wahyukan. Dan muliakan kebesaran nikmat ini yang Allah beri pada kamu. Jangan tengok nikmat dunia dan perhiasan yang sementara dan kekayaan yang Allah berikan kepada orang kafir yang bersifat binasa untuk kami menambahkan azab pada mereka. Tak payah dengki dengan kekayaan yang mereka ada dan tak perlu kamu bersedih dengan pendustaan mereka, dengan pembohongan mereka, penolakan mereka terhadap dakwah yang kamu bawa. Sesungguhnya kamu berada pada nikmat yang besar. Bila mana kamu mengetahui kamu berada pada nikmat yang besar, maka segala nikmat lain menjadi kecil. Maksudnya ialah, bila Nabi SAW berdakwah, ada beberapa isu yang Rasulullah perlu hadapi. Yang pertama, penolakan. Yang kedua, yang tolak-tolak ni pula orang kaya. Dan yang ketiga, Rasulullah melihat dengan kemasukan orang kaya dalam Islam akan menguatkan Islam. Sebab harta yang mereka ada. Boleh guna harta tadi untuk dakwah. Sebab Rasulullah bukan tengok harta tu sebab nak mewah, tapi jadikan alat untuk dakwah. Maka Rasulullah kadang-kadang cenderung untuk bertemu dengan orang kaya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa amma ma Allah Ta'ala sebut, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ada orang kaya, kamu bersungguh berdakwah pada mereka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ada orang miskin yang datang jumpa kamu, kamu buat tak peduli. Rasulullah SAW berbuat demikian kerana ijtihad. Bukan sebab Nabi nak hina orang miskin, tak ada. Nabi sifat dia memuliakan manusia. Tetapi Nabi bila berdakwah, Nabi lihat bagaimana dakwah tu nak beri impak yang besar. Maka sudah tentu kita, kalau dakwah impak yang besar, kita fokus pada orang ada jawatan, orang ada harta benda. Sebab mereka ni boleh beri kesan besar dalam dakwah. Benda tu sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Tetapi bila Rasulullah SAW membiarkan ataupun menangguhkan kehendak orang miskin untuk juga mendengar dakwah, maka Allah tegur. Allah tegur Nabi SAW. Dan juga Rasulullah SAW merasa tatahasar. Ya tahasar ni rasa macam, kita rasa kesal. Kenapa kaum ni tolak? Kenapa orang-orang yang ternyata lebih bijak berfikir? Sebab kalau kita sebut orang kaya ni pandailah berfikir. Fikir dia lebih sebab dia orang bisnes. Dia banyak fikir. Takkanlah benda ni tak boleh fikir. Maka Rasulullah merasa sedih. Dan Nabi bimbang kekuatan kekayaan orang kafir tadi akan mungkin melemahkan dakwah. Sebagaimana Musa pernah melihat kekayaan Fir'aun, punca kelemahan dakwah. Maka Musa berdoa biar harta Fir'aun hancur. Binasa. Supaya Fir'aun tak boleh menggunakan kekayaannya untuk menawan hati orang beriman. Maka Allah ingatkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tak perlu kamu terpedaya dengan kekayaan yang kami berikan. Itu cuma nikmat sementara. Bahkan kami telah berikan kamu apa yang lebih mulia, yakni Quran. Dan tak payahlah kamu bersedih sebab mereka tidak mau beriman. Tak payah sedih. Sebab kerja kamu dakwah bukan memaksa mereka. Dan cukup bersama kamu orang beriman, walaupun mereka ni miskin, hamba, orang lemah, cukup mereka bersama kamu. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu kepada orang beriman. Artinya Allah Ta'ala nak suruh Rasulullah melihat nikmat yang paling agung Quran. Lebih daripada harta kekayaan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu Rasulullah, antara nikmat yang kamu dapat ialah orang beriman bersama kamu. Yang tak nak beriman, pedulikan dia.
bersama kamu orang-orang yang sudah nak beriman. Maka kamu jaga ni. Berakhlak dengan mereka, rendahkan diri dengan mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man utiyal Quran fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdal mimma utiya faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghiran. Siapa yang Allah beri di Quran, kemudian dilihat ada yang benda lain lebih utama daripada Quran, dia telah menghina suatu benda yang besar yang Allah berikan, dan dia telah membesarkan benda yang hina yang Allah Ta'ala letakkan. Kita tuan-tuan bila anak kita ada Quran, hafal Quran, tapi kita rasa ada benda lain lebih mulia daripada Quran, kita telah merendahkan nikmat yang besar dan membesarkan nikmat yang sementara. Maksudnya kita tak bijak lah. Siapa yang Allah beri dia pandai Quran, kemudian dia duduk cemburu orang yang harta banyak tapi tak reti Quran, maka dia telah merendahkan nikmat yang Allah bagi. Kita sebenarnya bila Allah beri kita Quran, pandai baca Quran, kita dah dapat kekayaan yang sebenar di sisi Allah. Kerana setiap huruf itu kita dapat pahala, setiap huruf. Setiap satu huruf itu 10 pahala. Kata Rasulullah SAW, walam akul alif lam min harf. Aku tak kata alif lam min satu huruf. Alif harf, lam harf, mim harf. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, 30 pahala. 30 pahala tu tuan-tuan maknanya 30 darjat. Satu pahala lebih besar daripada dunia ni sendiri. Sebab itu pahala Allah tak beri kat dunia. Kerana 3 sifat. Yang pertama kerana pahala lebih besar daripada dunia ni. Mana muat. Yang kedua kerana sifat pahala tadi dia kekal. Dunia ni binasa. Allah tak akan letak benda kekal kat sini. Allah tak akan letak benda kekal di atas dunia sebab dunia ni akan binasa. Kalau Allah letak pahala kat dunia ni dengan pahala-pahala binasa. Akhirnya kita pun tak ada pahala. Sebab apa? Pahala kita binasa sama dengan dunia yang dibinasakan. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak beri pahala kat dunia tapi akhirat. Untuk menunjukkan bahawa Allah beri sesuatu sebagai suatu ujian pada manusia. Pahala ni ujian kita. Kerana benda tu Allah tangguhkan ke satu masa. Allah dah ada pahala setiap kali kita buat amalan. Tapi Allah tangguh penyerahan pada kita. Kita tak boleh pegang. Contoh macam kita tengok duit KDWSP lah. Duit kita tak? Duit kita boleh ambil? Tak boleh. Tunggu bila? Tunggu 55 tahun. Atau tunggu 50 lah paling minimum. Hingga 55. Kita memang tengok duit tu banyak tapi boleh ambil? Tak boleh ambil lagi. Atau umpama kita tengok macam duit hibah. Boleh ambil tak duit hibah? Tak boleh. Tunggu kita mati dulu. Kita dah hibah ke isteri kita 8 juta katakan. Kita tahu ada 8 juta. Isteri kita pun tahu lelaki ni kalau mati dapat 8 juta. Macam mana nak dapat duit? Dia kena tunggu suami dia mati. Dia tak perlu doa, ya Allah matikan suami aku. Tak perlu. Dia tahu mati dia dapat. Dia tahu. Jadi apakah dia rasa bila dia melihat benda yang dijanjikan ini dengan satu tempoh, apakah dia menolaknya? Dia tak tolak. Ramai mana orang beli insurans macam ni. Walau dapat bila? Lepas umur 70. Dapat bila mati. Kita yakin. Itu produk ni laku. Ini kan pula pahala. Pahala ni Allah akan beri pada kita. Bila? Waktunya. Bila kita mati. Allah akan beri. Kalau yang saya katakan KWSP dia beri masa pencen. Duit hibah dia beri waktu kita mati. Tapi bukan dapat kat kita. Dapat ke orang lain. Tapi pahala ni dapat kat kita. Allah berikan pada satu tempohnya. Maka kerana itu Allah Ta'ala tak beri pahala sekarang. Jadi siapa yang Allah beri faham Quran, pandai Quran, anak-anak dia baca Quran, tiba-tiba dia nampak benda lain lebih mulia, dia telah menghina Al-Quran. Itu tuan-tuan kalau anak kita memang ahli Quran, biar diteruskan. Kita rasa, ya kadang-kadang ada setengah kita bila anak apa Quran kata tak ada masa depan. Tapi kalau anak apa sipir ada masa depan. Anak bila apa Quran kita rasa nak kerja apa budak ni. Kalau anak-anak kita hantar apa Quran, sekolah, hafal Quran. Kita macam tak nampak masa depan. Barangkali tak banyak A lah dia kalau dia hafal Quran. Hantar sekolah yang tak ada Quran lah dapat A banyak sikit. Kita telah menghina Quran yang Allah beri pada kita. Oleh sebab itu Quran, bila Allah beri pada kita, Allah nak muliakan. Allah nak jaga kita. Kemudian bila Allah menyebut, wala tahzan alaihim. Wahai Muhammad, jangan kamu bersedih pada mereka. Maksudnya jangan kamu paksa diri kamu. Dek kerana mereka tidak mau beriman. Aila tata'assaf alal musyrikin idza lam yu'minu. Tak payah sedihlah. Kalau mereka orang kafir tidak mau beriman.
Atau dia taqawwa bihimul Islam. Bila mereka tak masuk Islam, Islam pun tak jadi kuat sebab mereka ni orang kaya, orang berjawatan. Maka tak payah sedih. Kerana Allah akan memuliakan kamu dengan cara lain. Kita kadang-kadang, kita naklah orang kaya bersama kita supaya kita cepat mulia. Orang ada kuasa bersama kita supaya kita cepat mulia. Semua orang cuba buat macam tu. Sebab tu orang mengampun orang kaya, orang mengampun orang ada kuasa. Tapi kata Allah, Islam, dia mulia kerana Islam bukan sebab kekayaan. Bukan sebab kuasa. Kata Umar Al-Khattab, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ialah kaum yang mulia sebab Islam. Bukan sebab harta. Bukan sebab pangkat. Sebab Islam tu sendiri. Kita ada Islam, kita mulia. Maka orang beriman walau zahir lemah. Kalangan fakir miskin, kalangan hamba-hamba. Mereka Allah akan muliakan dengan Islam. Akhirnya kita lihat mereka inilah yang dinaikkan oleh Allah. Kelompok-kelompok ini yang membina tamadun yang hebat. Selepas Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi SAW supaya rasa bertuah dan bersyukur kerana diberikan Quran. Dan jangan pandang nikmat yang Allah beri pada orang kafir. Walaupun mereka ada orang paling kaya di dunia, mereka tak diiman. Tak payah nak cemburu lah. Mereka boleh beli kereta itu, kereta, tak payah cemburu. Kita ada iman. Dalam syurga nanti kita dapat semua. Bukan berkali lipat daripada itu. Tak payah kita nak cenderung memandang orang kafir lalu nak kerja cara macam mereka. Sehingga kita tepikan hukum hakam halal haram dosa pahala. Bukan lebih teruk pada itu tidak melihat nilai iman yang Allah beri pada kita. Sebagai nikmat yang paling besar. Maka Allah ingatkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jangan peduli kekayaan orang kafir. Kamu telah diberikan apa yang lebih tinggi nilainya. Dan hendaklah kamu sentiasa bersama orang beriman. Kemudian kata Allah, waqul, katakanlah, inni anan nadhirul mubin. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan. Yang jelas dan yang nyata. Wa qul ya Muhammadu linnas inni mundhirun wa mukhawwifun min adzabin alim bisabab at-takdzib wat tamadi fil ghaib kama halla bil umamil mutaqaddimatil mukadzibati lirusuliha wa ma hata bihim min intiqamin wa adzab. Kata ulama tafsir maksud ayat ini, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, aku cuma pemberi peringatan, pemberi amaran akan datangnya azab yang pedih. Kalau kamu mendustakan, berterusan dalam kesesatan, ia akan berlaku pada kamu sebagaimana umat-umat terdahulu yang telah mendustakan Rasulnya dan bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah, dikepung dengan kebinasaan. Dalam hadis Nabi kata, innama masali wa masalu ma ba'athani Allahu bih kamasali rajulin ata qaumahu faqala ya qaum inni ra'aitul jaysha bi'aini wa inni ana an-nadhirul uryan fan-najaa an-najaa fa'ata'ahu ta'ifatu min qaumihi fa'adlaju wantalaku ala mahalihim fanajau wa kadzabahu ta'ifatu minhum fa'asbahu makanahum fasabbahahumul jaysh fa'ahlakahum washtahahum fadzalika masalun man ata'ani wattaba'a ma ji'tu bihi wa masalun man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku yang diutuskan Allah kepada umat ini seperti seorang lelaki. Dia nampak kedatangan musuh untuk menyerang satu kampung. Dengan matanya sendiri lalu dia berkata, wahai kaumku, aku nampak tadi bala tentera dengan mataku sendiri. Dan aku nak beri ingat kepada kamu. An-najak, cepat cari tempat perlindungan. Cepat cari keselamatan. Maka sekumpulan orang mendengar perkataan dia. Lalu mereka bertolak meninggalkan tempat tadi untuk menyelamatkan diri. Fanajau, maka selamat. Dan satu kelompok lagi tak percaya. Tak nak percaya. Maka dia duduk tempatnya tak berpindah-pindah. Maka datang tentera itu lalu membinasakan mereka. Lalu menawan mereka. Begitulah perumpamaanku, kata Rasulullah. Orang yang mentaatiku dan mengikut apa yang aku bawa. Dan perumpamaan orang yang derhaka padaku dan mendustakan dengan apa yang aku bawa daripada perkara benar. Artinya kata Rasulullah, aku ni macam pemberi amaran. Aku kata, ada tentera yang nak tawan kamu. Sebahagian percaya, sebahagian tak nak percaya. Yang percaya selamat. Mereka tak ditawan, mereka tak dibunuh. Harta mereka tak dirampas. Semua selamat. Yang tak percaya, akhirnya diserang. Mereka dibunuh. Harta mereka dirampas. Dan tanah air mereka semua hancur. Itulah gambaran orang yang mendustakan aku, kata Rasulullah. Artinya tuan-tuan sekalian, bila orang tak ikut Rasulullah, maknanya dia akan binasa.
Harta dia binasa, diri dia binasa, semuanya dihumban dalam neraka. Tapi yang ikut Nabi SAW, dia akan selamat. Dia selamat, keluarga dia selamat, harta dia selamat, semua selamat. Dan dia akan dapat hidup dengan bahagia. Kemudian kata Allah, Kama anzalna alal muktasimin. Sebagaimana kami turunkan kepada muktasimin. Apa itu muktasimin? Iaitu ahli kitab. Kristen dan Yahudi. Apa maksud muktasim? Muktasim yang kita katakan dia bahagi-bahagikan. Atau dia beza-bezakan. Atau dia asing-asingkan. Ini muktasim. Bila kami turunkan satu perintah, dia asing-asingkan. Yang ni nak ikut, yang ni tak nak ikut. Yang ni biar dululah, tahun depan baru ikut. Ini muktasim nama dia. Itu orang yang bila mendapat arahan, dia tak nak dengar semua. Tetapi dia akan memilih-milih. Dan dia akan menangguh-nangguh. Ini muktasim. Siapa mereka? Yang pertama ahli kitab dengan Kristian dan Yahudi. Alladzina ja'al Qur'ana 'idin, yang mendustakan Al-Quran yang telah diturunkan. Dan maksud muktasim juga kata ulama ialah 12 orang pemuka Mekah. Mereka ini setiap kali musim haji, mereka akan duduk di setiap jalan-jalan, jemaah haji akan datang ke Mekah. Mereka takut Rasulullah bertemu dengan mereka dan berdakwah. Jadi mereka tunggu di pintu-pintu masuk 12 jalan utama untuk menuju ke tempat Mina khususnya. Lalu mereka kata, jangan jumpa orang namanya Muhammad, dia pembohong, dia ahli sihir. Mereka duduk di situ, muktasib. Mereka agih-agihkan tugas untuk menghalang manusia daripada bertemu Rasulullah SAW atau percaya dakwah Rasulullah SAW. Ke-12 orang ini semuanya mati dalam Badar. Orang kafir ni yang kerjanya menghalang dakwah Rasulullah dan buat provokasi, duduk di setiap lorong-lorong yang masuk ke Mekah, khususnya orang luar, kabilah luar yang datang nak pergi haji, untuk mereka memburuk-burukkan. Kita tuan-tuan memang jenis ada orang perangai dia suka buruk-burukkan orang. Kalau dia marah seseorang, dia akan cari orang tu terburukkan, ni burukkan, dia telefon orang tu, dia telefon orang ni, dia nak buruk-burukkan. Ini perangai-perangai musyrik Mekah. Dia akan cuba memburuk-burukkan orang. Maka kaedah mereka, supaya seorang tu jauhkan daripada Rasulullah, mereka fitnah. Mereka kata Nabi ni ahli sihir, Nabi ni pembohong, Nabi ni begini. Tujuannya biar semua orang tidak mendekati Nabi SAW. Kemudian kata Allah, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi Tuhanmu, maka mereka pasti akan dibinasakan seluruhnya. Mereka pasti akan ditanya atas perbuatan mereka. Maksud ditanya di sini ialah mereka akan diazab oleh Allah dengan perangai mereka. Kita kalau sebut, nanti kena tanya. Bila seorang tu buat salah, nanti kena soal siasat di polis. Tanya tu azab. Ataupun kita bila soal jawab ke anak kita, kenapa buat macam tu? Kenapa buat? Pertanyaan itu sudah satu hukuman. Maka Allah Ta'ala akan menanya mereka atas perbuatan mereka menghalang jalan Allah. Kemudian kata Allah, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Fasda' bima tu'maru, wahai Muhammad. Laksanakan dakwah ini secara terang-terangan. Fasda', yakni jangan pedulikan. Kerana ini kebenaran, kerana ini Al-Quran yang diwahyukan. Fasda' bima tu'mar, hadapi mereka orang kafir, jangan lagi sembunyi. Ayat ini bila turun, ia suatu perintah supaya Rasulullah tidak lagi berdakwah sembunyi. Nabi SAW pada peringkat pertama, Nabi dakwah sembunyi. Nabi cuma dakwah pada kawan keluarga terdekat, kawan-kawan yang rapat. Nabi tidak berdakwah secara terbuka. Nabi buat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat. Nabi himpunkan di situ. Sehingga semuanya berjumlah lebih kurang 30 orang. Bila mereka dah berjumlah 30 orang dan tempoh itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Kita tahu marhalah dakwah Rasulullah ini pertama dipanggil marhalatus sir, peringkat rahsia, 3 tahun. Dan marhalatul alan ataupun alani secara terang-terangan. Yang dilakukan selepas 3 tahun dengan turunnya ayat ini. Fasda' wahai Muhammad, terus hadapi orang musyrik Mekah. Bima tu'mat, macam kamu diperintahkan sampai. Jangan takut apa-apa. Wa'arid anil musyrikin. Pedulikan mereka penyembah berhala ni. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan lindungi kamu daripada golongan yang mendustakan kamu, yang memperolok-olokkan kamu. Dia ceritakan tentang kelompok yang memperolok-olokkan Rasulullah. Mereka ini 5 orang yang suka menganjing Rasulullah dan suka menghina Rasulullah. Bukan sebagai mereka dengan berani pegang belakang tengkok Rasulullah.
Pegang. Nabi ke ni? Nabi ke ni? Dia kata. Hadha rajul yadda'i nubuwah. Inilah mengaku Nabi. Pegang atas belakang. Samsing. Mereka ialah Walid bin Mughirah, As bin Wa'id, Adi bin Qais, Aswad bin Abdul Muttalib, Aswad bin Abil Yaruth. Baik, kita tengok bagaimana lima-lima ini Allah binasakan. Bila Allah turunkan ayat, Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan ajar orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yang menghina kamu. Diriwayatkan, kisah 5 orang ini, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bila Jibril AS turun menemui Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk menghukum orang-orang yang mempersendakan kamu, yang memperolok-olokkan kamu, yang menghina kamu, yang secara terang-terangan buat body attack ataupun serangan fizikal pada kamu. Maka Jibril pun tunjuk isyarat kepada yang pertama Al-Walid, Walid bin Mughirah. Itu tunjuk isyarat pada bajunya. Dekat baju menandakan nanti dia akan terkena panah. Maka datang panah sesak, panah belakang dia. Tapi oleh kerana dia jenis kedai dia biar je biar. Akhirnya bergelimbang banyak berlumuran darah dan dimatikan sebab itu. Seorang mati. Yang seorang lagi ditunjuk pada ibu jari kaki. Dia boleh tunjuk ibu jarinya. Ikhmas ataupun akhmas. Ibu jari kakinya yang bernama As bin Wa'id. Lalu As bin Wa'id tiba-tiba terpijak duri. Lalu duri tadi mencocok masuk ke dalam kakinya sampailah dia mati. Dia punya bisa duri tadi masuk. Akhirnya dia mati. Yang seorang lagi Aswad bin Muttalib. Ditunjukkan ke arah matanya. Maka tiba-tiba Aswad menjadi buta. Kemudian yang seorang lagi tunjuk pada hidung dia. Iaitu Adi bin Qais. Dia boleh tunjuk pada hidungnya. Tunjuk syarat pada hidungnya. Maka tiba-tiba hidungnya mengeluarkan nanah yang banyak. Maka dia pun mati. Kemudian Aswad bin Abdul Yaruth. Ditunjukkan kepada Aswad isyarat. Ini orang yang akan dibinasakan. Arti Jibril tunjuk je, tunjuk. Semua yang ditunjukkan ini binasa. Dan kelima-lima orang ni ialah orang yang berpersendakan Rasulullah, yang pegang tengkuk Rasulullah, yang hina Nabi. Yang pegang tengkuk ni. Macam itu kita macam tonyoh lah. Yang seorang lagi ialah Aswad bin Abdul Yaruth, ketika mana dia duduk di bawah pokok. Maka Jibril pun beri syarat pada dia, syarat padanya. Maka tiba-tiba dia berpenyakit, datang sakit. Yang dia tak boleh sembuh sakit dia, melainkan dia kena hantuk kat pokok. Dia jadi sakit dalam kepala, dia hantuk kat pokok. Maka dia hantuk sampai dia mati. Maka ini kelima-lima orang sebab turun ayat ini. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu, wahai Muhammad, daripada para pencela kamu. Inna kafainakal mustahzi'in. Kelima-lima yang menganiaya Rasulullah semuanya mati. Kemudian kata Allah, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Dan juga kami akan melindungimu, wahai Muhammad, daripada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bila turun ayat, Rasulullah jangan lagi sembunyi dakwah. Rasulullah SAW juga bimbang kalau berlaku sesuatu pada diri baginda. Bukankah Nabi takut mati sebab ingin meneruskan kelangsungan dakwah? Mereka para Nabi, mereka tak takut mati. Tapi mereka takut misi dakwah itu terganggu ataupun tersekat. Itu yang mereka bimbang. Sebab itu ketika mana Nabi Allah Zakaria berdoa untuk dapat anak, bukan sebab dia malu tak ada anak. Tapi dia kata untuk mewarisi kerja dakwahku. Siapa nak warisi? Sebab tengok kawan-kawan lain ni teruk ni. Waktu dia berdoa dapat anak bukan kerana dia malu sebab tak ada anak. Dia tak pernah malu pun. Dia terima takdir Allah. Tetapi kerana anak dia tadi, bila dia kata dia berdoa kepada Allah supaya dikurniakan kepada zuriat sebagai khairul warisi, sebagai pewaris kepada tugas dakwah Nabi. Akhirnya Nabi Allah Yahya yang Allah berikan pada Zakaria seorang khatib ataupun seorang penceramah yang hebat. Yang dia berdakwah di Baitul Maqdis. Dia pintar berbicara. Itu yang dicita-citakan oleh Nabi Allah Zakaria. Dia tak bimbang dia mati. Dia bimbang siapa yang akan teruskan dakwah. Nabi SAW dia tak bimbang mati. Dia tak takut. Tapi dia tidak mahu dakwah terhenti di sini. Kerana belum sempurna dakwah. Kerana itu Rasulullah buat secara sembunyi. Sembunyi dakwah Nabi bukan Nabi takut. Nabi tak takut. Tapi Nabi bimbang dakwah ini tersekat. Maka buat strategi. Tapi bila Allah kata tak boleh sembunyi. Kena terang-terang. Kemudian bila Allah perintah supaya dakwah buat terang-terangan, Allah beri pula jaminan kami jaga kamu. Jangan bimbang. Bila Allah turunkan perintah jaga ataupun Allah turunkan ayat bahawa Allah akan jaga,
Berarti orang kafir macam mana pun dia buat, dia tak boleh bunuh Rasulullah. Kerana Allah jaga. Rasulullah SAW akan bersabar dengan lain-lain. Provokasi, kata-kata fitnah. Tapi jangan bunuh je. Kerana bunuh bererti berakhir dakwah. Sebab itu dalam perang Badar, Rasulullah berdoa, ya Allah, kalaulah kelompok ini binasa, kamu tak akan lagi disembah di muka bumi ini. Sebab inilah kelompok pendakwah. Allahumma intahlik hadhil isabatu la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau kelompok tentera Badar ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembahmu, ya Allah. Jadi kebimbangan Rasulullah bukan kalah. Kebimbangan Rasulullah ialah dia survival dakwah. Itu kebimbangan para nabi dan para rasul. Dan itu juga kebimbangan para ulama. Mereka bimbang survival dakwah. Bukan masalah mati, mereka tak bimbang mati. Tapi survival dakwah, kalau mereka mati, siapa akan teruskan dakwah? Kerana mereka akan melihat ada pengganti atau tidak. Boleh diganti atau tidak. Maka itu yang menyebabkan kalau mereka minta panjang umur. Bukan sebab mereka nak menikmati dunia. Tapi sehingga datang penggantinya. Bila datang pengganti, mereka boleh tenang. Dan Nabi SAW bila melihat penggantinya, Nabi tenang. Nabi tersenyum riang. Maka penggantinya Abu Bakar. Hingga berterusan Islam tersebar. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, wahai Muhammad, kamu tertekan dengan perkataan mereka. Macam-macam makihamu. Baik, dalam ayat ini, Allah Ta'ala ajar rawatan kalau kita kena tekanan. Khususnya kita biasa tekanan ni sebab tak tahu orang cakap apa. Semua orang, kalau kita tengok tekanan-tekanan dia, dibimbang orang akan kata apa kat dia. Nanti orang kata saya macam ni, nanti orang kata macam ni. Yang tu yang jadi kebimbangan kita sebenarnya. Kita kalau anak kita tak berjaya, kita macam tak suruh sangat anak tak berjaya. Tapi orang yang cakap ni, kenapa anak awak tak berjaya? Kenapa anak awak tak pandai macam awak? Yang kata-kata ini perobok kita. Lalu jadi tekanan. Maka Allah ajar Rasulullah, bukan ajar kita semua manusia. Kalau kita dalam tekanan buat apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih dengan memuji Allah. Wa kum minas sajidin, dan senantiasa sujud, yang ni solat. Artinya tuan-tuan, bila kita susah hati, bila kita tertekan, tak kira masalah apa pun kita tertekan, maka apa yang perlu kita buat ialah kita bertasbih kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah. Ini akan menghilangkan tekanan. Sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Amalkan, maka insya-Allah hilang tekanan. Tak kira tekanan menganggur ke. Kadang-kadang kita menganggur tak ada masalah. Kita dah biasa menganggur. Orang cakap menganggur lagi, tak kerja lagi. Duk cakap, kita pun tertekan. Padahal menganggur tu dah okey dah. Dah bagus lah. Tapi orang cakap. Ada orang tak kahwin tu dah okey bagi dia okey. Tak apalah, saya pun tak nak kahwin. Orang duk cakap dia tak kahwin lagi, dia pun tertekan. Kadang-kadang kita katakan kita bisnes tak maju. Itu biasa, kita pun terima rezeki sikit ni. Tapi orang kata tak maju lagi. Jadi kita tertekan dengan cara orang bercakap. Maka macam mana nak menghadapi tekanan? Allah kata fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih dan memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdihi, ulang je subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dan kata Allah Taala, wa kum minas sajidin, dan senantiasa solat. Sujud di sini maksudnya solat dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun wastadda alaihi khatbun fazi'a ila salah. Rasulullah bila ada masalah dan bila ada urusan penting, Nabi akan cepat-cepat solat. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, la ta'jaz an arba'i raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, jangan kamu lemah untuk solat 4 rakaat di siang hari, nescaya akan kupelihara baki hari ini. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kalau kamu solat 4 rakaat di siang hari, maksudnya solat duha 4 rakaat. Atau tak kira solat sunat wuduk ke 4 rakaat, akan ku selamatkan baki hari kamu sampai esok. Artinya kita pagi-pagi solatlah duha ke 4, solatlah isyraq ke 4, solatlah wuduk 4, solatlah tahiyatul masjid 4 tu. Nama solat sunat. Bila kita solat tadi, maka Allah beri jaminan dia akan jaga 1 hari suntuk kita sehingga esok pula. Jadi kamu jangan rasa lemah, kata Allah. Jangan lemah. La ta'jaz. Jangan rasa lemah, jangan ada masalah. Jaga 4 rakaat, aku jaga kamu. Kita pun jagalah 4 rakaat. Jangan jaga 4 rakaat zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Maksudnya selepas jaga fardu lah. Fardu tu memang tak boleh kata dah.
Itu dah memang wajib. Tanpa kita melihat apa pun kelebihan. Itu kewajiban. Tapi yang ada kelebihan ini. Jaga 4 rakaat. Kata Allah Ta'ala, aku akan jaga seluruh hari ini. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan, yakni kematian. Sepakat ulama tafsir, maksud yakin di sini ialah kematian. Bukan macam golongan hulu di kalangan orang-orang sufi yang bodoh, yang mengatakan sembah Allah dengan yakin, bila kami yakin tak wajib lagi sembahyang. Sebab kami dah yakin tak payah sembahyang. Yang belum yakin ni sembahyang mereka. Ini golongan hulu. Golongan batiniyah yang sesat. Perkataan yakin di sini ialah solat sehinggalah kamu mati. Sehingga datang keyakinan, iaitu kematian merupakan keyakinan. Waja'at sakratul maut bil haq. Maka telah datang kesakitan mati dengan sebenar, dengan penuh keyakinan. Oleh kerana itu kita, sebab itu dalam macam mana pun kita tuan-tuan, yang menjadi kiblat, yang menjadi kompas kehidupan kita, yang menjadi ikutan kita ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cuba ajak kita dekat dengan Allah dengan cara lain yang Nabi tunjuk, maka kita tinggalkan. Sebab itu tuan-tuan kata ulama, ikutlah ahli sufi itu selagi mana mereka mengetahui hadis. Kalau mereka tak tahu hadis, jangan ikut dia. Ini jadi sembang kari banyak. Biar ulama tasawuf yang kita ikut ni, dia tahu ilmu hadis. Sebab macam mana pun kita bersufi, tak ada orang lebih mulia mengatasi Rasulullah SAW. Takkan ada. Siapa berani kata ada orang lebih mulia pada Rasulullah? Mereka orang-orang yang orang yang tahu basic agama, dia akan berkata manusia paling mulia ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan pada kita apa dia? Hadis. Untuk menjadikan kita kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kamu mempelajari sufi dengan ahli hadis, yakni orang yang tahu hadis, maka kamu tak payah bimbang kesesatan. Tapi kalau kita belajar sufi, kadang orang yang tak erti hadis, maka dia pun reka sendiri. Dia buat hadis di sendiri. Akhirnya kita pun jadi pegang mazhab tak semayang, puasa pakai niat. Dan segala benda-benda yang menjadi hulu ataupun keterlampauan. Dan Nabi sebut, iyyakum al-ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah kamu daripada sifat melampau dalam agama. Kerana inilah yang menjadikan umat dahulu binasa. Sebab itu kita dalam bersufi, kita akan pegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditegaskan oleh ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan percaya orang yang tidak ada dua saksi, Quran dan hadis. Orang yang dalam hidupnya tak ada dua saksi ini dalam perjalanan sufinya, jangan kamu percaya, dia bohong. Kalau dia ada dua saksi ini, saksi yang ada ini, Allah dan Rasul, ikuti jalan dia. Kalau tidak, jangan percaya. Okay, sebab itu kata ulama cara paling selamat, bila seorang sufi itu ialah seorang ahli hadis, maka kita selamat. Kalau dia tu bukan ahli hadis, maka kita tak akan selamat. Maka dengan mudah dia akan membohongi kita pada benda yang bukan yang Rasulullah kata. Akhirnya kita pun tertipu. Akhirnya ramai orang yang saya katakan yang jadi jenis kata sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, aurat tak wajib, boleh berkhalwat dengan wanita sebab kita dah sampai martabat itu dan ini, kita dah masalah sampai pada khususiat itu dan ini. Maka ini semua perkara-perkara yang menjadi hulu dalam agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.